Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan, kekuatan untuk kita menghadirkan diri di sini untuk kita sambung semula pengajian kita insya-Allah berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga beberapa pegangan fahaman-fahaman yang batil berpandukan kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Syekh Sirajuddin Abbas insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Dan sebelum tu saya mohon maaf lambat sebab kuliah subuh tadi di Alam Budiman di jalan nak pergi Meru tu, jauh lah. Muka surat 28 tentang ketuhanan. Kita dah bahas pada minggu lepas, iaitu tentang macam mana terjadinya atau terpilihnya 20 sifat yang menjadi kewajipan bagi mukallaf lah, untuk mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang lagi nak bahas, nanti jadi kuliah sifat 20 pula nanti. Kita teruskan saja insya-Allah. Adapun sifat yang 20 yang mesti ada dan yang 20 mustahil pada Allah, itu adalah yang pertama wujud. Artinya Tuhan ada. Tuhan ada maksudnya maujud. Beza tu wujud dengan maujud. Kalau wujud dia mufrad ataupun basit, kalau maujud dia murakkab, iaitu zat yang bersifat dengan sifat wujud. Itu maujud. Di sini Allah, bila kita cerita sifat 20 maka dibahas mufrad lah, dibahas mufrad, iaitu sifat saja. Tapi nanti ada ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu murakkab, zat dan sifat. Kalau yang lain semua hanya bahas sifat saja, mufrad atau basit. Ma'nawiyah nanti baru murakkab antara zat dan sifat. Mustahil ia tidak ada, maknanya dia sekalikan kot dengan sifat mustahil lah. Bila disebut wujud dan disebut mustahil tidak ada, maknanya digabungkan sekali dalam satu pembahasan, satu sifat. Bukti atas adanya Tuhan ialah adanya alam ini. Kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak akan ada. Kita melihat dengan mata kepala adanya alam. Mata kepala. Ini suatu bukti bahawa yang menjadikannya ada. Yang menjadikannya itulah Tuhan. Kalau kita melihat sebuah rumah sudah siap, kelihatannya cantik, sudah barang tentu, kita yakin bahawa ada tukang yang membuatnya. Kita yakin tak mungkin rumah itu akan jadi sendiri tanpa tukang yang membuatnya.
Firman Tuhan dalam Quran begini, Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Az-Zumar ayat 4. Artinya amat suci ia Tuhan yang esa lagi gagah. Az-Zumar. Firman Tuhan lagi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Al-Mujadalah katanya. Al-Mujadalah. Dia tulis itu apa? Jadalah saja. Mim hilang. Dalam kitab baru tu. Tambah mim. Artinya tiada yang berbisik bertiga melainkan ia yang keempat. Ia maknanya Allah. Tiada yang berbisik berempat melainkan ia, yakni Allah, yang kelima. Tiada yang berbisik berlima melainkan ia yang keenam. Tiada kurang dari itu, tiada yang lebih dari itu melainkan ia bersama di mana mereka berada. Al-Mujadalah ayat 7. Teranglah bahawa Tuhan ada dan ia mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi sampai ia mengetahui cetusan hati seseorang. Sebenarnya sifat wujud ni pembahasan paling panjang sekali. Imam Syekh Abdul Ghani An-Nablusi mengarang sebuah kitab tajuk dia Al-Wujud. Kitab sebuah Al-Wujud. Bahas wujud saja. Di sini kita, kalau saya pergi kepada detail nanti takut tak khatam kitab kita ni. Okay. Apabila kita bercakap tentang sifat 20, maka kita ada satu dalil naqli, satu dalil akli yang menunjukkan madlul tersebutlah. Dalil menunjukkan madlul. Okay. Dalam Asy'ariyah kita mewajibkan mengetahui dalil akli. Dalil akli secara ijmali, secara ringkas, secara global. Kecuali kalau ada timbul syubhat, keraguan yang tidak dapat diatasi melainkan dengan dalil tafsili atau secara terperinci, wajib tahu secara terperinci. Dan mengetahui dalil terperinci ini fardu kifayah. Maksudnya dalam satu kawasan yang tertentu mesti ada seorang yang alim yang mengetahui dalil tafsili, dalil terperinci. Adapun bagi sifat wujud, tidak ada dalil naqli yang sarah. Tak ada dalil naqli yang sarah, yang jelas sebut kata Allah tu wujud, tak ada. Sebab apa? Sebab terlalu jelas. Terlalu jelas, tak perlu disebut. Dalam Asmaul Husna pun tak ada al-wujud, ada. Tak ada. Betul? Ada. Innallaha wujudun karim. Ada. Tak ada dalam Quran. So dalil naqli tak ada. So apabila tidak ada dalil naqli, apakah kita kata yang mana yang menolak dalil akli itu berarti Allah tak wujud? Kan ada satu kawan kita tu lah, saudara kita tu menolak dalil akli. So kalau lah kita kata semua dalil hanya naqli saja. Tahu akli naqli ni Quran hadis lah. So bagi dalil kata Allah tu wujud, dalam Quran ada sebut. Sarah, namanya sarahatan. Ada lafaz wujud. Innallaha wujudun karimun. Contoh je lah, contoh. Ada? Tak ada. So, berdasarkan dalil apa yang Allah tu wujud? Paling pun dia kata, ni Quran ni kalam Allah. Kalau ada kalam Allah, mestilah Allah mesti ada. Akli lah tu. Itu akli lah tu. Bila dia kata macam tu, ini kan ayat Quran ini kan kalam Allah. Jadi kalau ada kalam Allah, mestilah ada Allah. Takkan kalam Allah ada, Allah tak ada. Betul? Takkan kalam Allah ada tapi Allah tak ada. Mana boleh kan? Sifat ada, mausuh tak ada. Sifat ada, mausuh maksudnya yang disifati itu tak ada. Mustahil. Tapi itu kita akli lah tu. Itulah akli. Itulah akli. Cuma kita umumnya kita kata
Manusia, kalau kita kata Quran, wujudnya Quran ini adalah wujudnya Allah, itu bagi orang Islam. Orang sudah mengenal Allah, sudah menerima Allah sebagai Tuhan. Kalau yang belum mengenal Tuhan, kita nak kata dia apa? Dalil Allah tu wujud, dia tanya mana? Kita nak cakap apa? Mana Tuhan kau yang wujud tu? So, sini dia beritahulah contoh rumah kan. Rumah mestilah ada orang buat. So, alam ini mestilah ada yang menciptakan. Tak, dia kata alam boleh jadi sendiri. Itu mudah saja sebenarnya, mana itu sudah menyalahi hukum akal yang badihi, yang jelas. Maknanya benda sekecil rumah ke, ataupun biasanya orang dalam kitab dia kata najis unta, menunjukkan ada unta lalu di situ. Kita senang tek kucing, balik rumah tengok tek kucing depan pintu, kucing mana berak ni. Lepas tu jiran kata, mana ada kucing berak? Habis tu ni apa? Tek itu jadi sendiri. Kita pun panik sekejap, jiran aku ni dah apa hal ni? Taik jadi sendiri, taik jadi sendiri. Percaya tak? Tak percaya. Balik buka pintu nak basuh kan, tengok rumah terabur, tonggang terbalik, kena pintu dapur pecah. So apa dia punya tanggapan ni? Curi masuk rumah, telefon polis. Betul? Polis, saya rumah sekian, alamat sekian, IC sekian, buat laporan rumah saya. Polis kata, tak, rumah kamu terpecah dengan sendiri, bersepah dengan sendiri. Kamu tunggu je, sekejap lagi dia kemas dengan sendiri. Alamak, tadi jiran aku gila, sekarang polis pun gila juga. Betul? Percaya tak? Kalau polis cakap macam tu, rumah kamu bersepah dengan sendiri, tunggu sekejap lagi dia akan tersusun dengan sendiri. Boleh terima? Tak boleh terima. Tapi alam ni jadi sendiri, tersusun dengan sendiri, boleh terima. Itu nampak sangat orang yang tak berakal. Etis antaranya etis. Mustahil. Mustahil sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Kalau kita nak mendalam lagi, dipanggil rujhan ataupun tarajjuh bi ghairi murajjah. Maksudnya apabila sesuatu itu bersifat imkan atau dipanggil mumkinat, selain Allah ni dipanggil mumkinat, bersifat imkan, boleh ada boleh tiada. Maka untuk mentarjihkan, untuk mengunggulkan salah satu, untuk daripada tiada kepada ada atau sudah ada untuk ditiadakan semula, perlu kepada murajjah. Tak boleh dia ada dengan sendirinya. Macam mana dia boleh ada dengan sendirinya tanpa yang ada yang mengadakannya? Kalau dia sendiri yang mengadakan diri dia lah, sebelum tu kan dia tak ada. Sebelum tu dia tak ada, macam mana dia nak adakan diri sendiri? Dia sendiri tak ada. Itu mustahil. Tanya semua orang pun mustahil sesuatu itu jadi dengan sendirinya. Lepas tu dia pergi satu masalah lagi. Habis tu Tuhan, siapa jadikan Tuhan? Kata mustahil kan, benda tu ada dengan sendirinya, mesti ada yang menciptakannya. Habis tu Tuhan, siapa pula ciptakan dia? Dia pergi ke situ akhirnya. Kita kata semuanya ada 3 kemungkinan saja. Tak boleh lari daripada 3 kemungkinan. Yang pertama, benda tu ada dengan sendirinya, itu mustahil. Ataupun setiap sesuatu itu diadakan oleh sesuatu yang sebelumnya. Tuhan adalah benda lain yang ciptakan dia, Tuhan yang lain ciptakan dia. Habis Tuhan yang lain tu apa? Tuhan yang lain tu Tuhan yang lagi. Mustahil juga. Dipanggil tasalsul. Tasal bukan tersasul, tasalsul. Tuhan siapa jadikan? Tuhan sebelum tu. Tuhan sebelum tu siapa? Tuhan sebelum tu. Tuhan sebelum tu. Tasalsul ataupun daur. Tuhan A cipta Tuhan B, Tuhan B cipta Tuhan A. Mustahil. So tinggal satu kemungkinan saja, iaitu dia qadim, wujud tanpa permulaan. Nanti baru masuk sifat kedua. So antara 3 kemungkinan. Sama ada alam pun qadim. Kalau alam qadim itu badihi, jelas depan mata alam ni, kejap siang kejap malam, mana benda qadim tak boleh berubah. Qadim tak boleh berubah. Kena faham makna qadim. Mustahil alam ni qadim, berubah, setiap benda berubah.
siang malam, pagi petang, hujan panas. Manusia sendiri tak ada bayi berubah, lepas tu mati. Pokok kecil besar, lepas tu mati, layu. Ada yang kekal tengok, tak berubah. Dinding ni tak berubah. 100 tahun yang lalu ada? Tak ada juga. Tak. Itu semuanya alamat hudus ataupun hadis. So tak boleh. So dia mesti dua saja. Tuhan qadim, selain Tuhan baharu. So yang mewujudkan yang baharu ni adalah Tuhan yang qadim. Dialah murajjah bagi mumkinat tersebut. Tuhanlah murajjah bagi mumkinat tersebut. Ini bahasa-bahasa akidah lah. Dia kena kuasai jugalah sikit sebanyak. Kalau saya guna istilah ni tak, cuba-cubalah hafal lah. Jadi Tuhanlah muhdis, Tuhanlah sani'. Mesti ada sani', mesti ada khaliq, mesti ada muhdis, mesti ada mujid, mesti ada murajjah, mesti ada mukhassis. Itu istilah semua tu sama je, kembali kepada yang mengadakan alam ini. Dan alam mesti tiada. Sebab dia bersifat mungkin. Dari mana tahu dia bersifat mungkin? Depan mata. Kecuali orang tak faham apa benda tu istilah mungkin, itu masalah lain. Masalah istilah. Tak nak pakai masalah mungkin, guna istilah lain lah. Apa nak panggil? Sesuatu yang hukum dia tu boleh ada, boleh tiada. Nak panggil apa? Panggil apa-apa, buah nama. Jangan buah nama Zaid sudah. Nama orang. Nama ciri-ciri bagi sesuatu yang dia ni boleh wujud, boleh adam. Boleh ada, boleh tiada. Nak panggil apa? Kan panggil mumkinat, tak faham benda mumkinat. Istilah je, setiap ilmu mesti ada istilah dia. Doktor, bahagian kedokteran ada istilah dia. Mekanik ada istilah dia. Musician, sound engineering ada istilah dia. Semua ada istilah dia. Boleh ciri-ciri benda yang mungkin. Panjanglah cerita, maknanya apa bukti, maknanya alam ini terdiri daripada dua kategori saja, iaitu jisim dan arad. Arad adalah sifat bagi jisim. So jisim tu dia anggap baru, dia anggap hadis, dia anggap mungkin kerana arad yang ada padanya berubah-ubah. Apa dalilnya? Depan mata, tengok sendiri. Betul? Ada benda dalam dunia ni yang tak berubah. Kalau ada, jom kita bahas. Ada benda yang dalam dunia ni yang kita setakat yang kita nampak lah. Setakat yang kita nampak, yang tak berubah. Walaupun dalam masa 1,000,000 tahun. Kita hidup pun tak sampai 1,000,000 tahun, macam mana tahu dia berubah ke tak? Ada? Ada yang kata mungkin ada, kita tak tahu. Atau tak apa, mungkin ada yang kau tunjuk lah, buktikan lah, kami terima. Mungkin ada benda yang tak berubah, dia katakan. Ya, mungkin je lah. Selagi kau tak buktikan apa dia, kami tetaplah pegang kata semua benda berubah. Kalau kata mungkin ada benda yang dia tak berubah, mana dia? Okey, buktikan dulu baru kami terima. Tak ada siapa pun mampu, falsafah sehebat Aristotle pun tak mampu nak buktikan. So apa yang kita nampak semua berubah, semua baru. Dan yang baru mesti ada yang mentaksiskannya, mesti ada yang merubahnya, mewujudkannya. Itu dalil akal. Mudah je sebenarnya. Tak, cuma bila kita bertengoklah siapa kita berhadapan dengan siapa. Kalau kita berhadapan dengan falsafah, payahlah, susahlah sikit. Itu tugas tu bukan tugas kita lah. Tugas-tugas ulama Asy'ariyah. Tak ada orang lain pun yang mampu. Yang dah masyhur tu dah selesai dah. Imam Ghazali, Imam Haramain, Fakhruddin Ar-Razi, Syarastani, Taftazani, Aduddin Iji, Baidawi, semua tu dah selesai dah. Tak ada lagi dah iskal-iskal yang belum dijawab tu, tak ada. Selesai semua. Daripada yang paling mudah kepada yang paling susah. Sebab tu Asy'ariyah dikaitkan dengan falsafah. Ya memang nak lawan falsafah, bukan nak ikut falsafah. Tapi bukan semestinya apabila falsafah sahaja, tak boleh sesat. Kalau ahli falsafah tu punya pendapat tak bertentangan dengan Islam, tak bertentangan dengan syariat, tak ada masalah.
Contohnya ahli falsafah kata, sebahagian lah, jam'u bainal naqidain mustahil. Berkumpulnya dua perkara yang berlawanan di dalam satu masa, satu benda, mustahil. Contohnya sekarang ni dibangi siang ke malam? Tak, siang dan malam. Siang ke malam? Siang dan malam serentak dibangi ni. Siapa boleh terima nak tanya? Kalau tadi malam kan, 5 jam, 6 jam yang lalu, 8 tolak, okay, lah. Kita katalah 6 jam yang lalu masih malam, okey? Tak sekarang ni siang malam, sekarang ni siang dan malam. Ataupun tak siang tak malam. Siapa boleh terima? Boleh masuk tanpa atau tanya rambutan, tu je. Itu falsafah, antara falsafah punya pengang. Walaupun ada falsafah Sufustai. Sufustai sebelum zaman Aristotle tu dia dipanggil Sufustai. Dia punya pendapat semua safsatah. Safsatah maksudnya bodoh lah, jahil. Panggil falsafah Sufustai. Dia kata boleh. Dalam matan akidah Nasafiyah dia disebut antaranya Indiyah, Inadiyah dengan La Adriyah. Maknanya Indiyah tu menurut aku okey. Aku rasa betul-betul lah. Kau tak percaya kan, kau percaya lantak. Itu. Satu lagi La Adriyah. Alam ni qadim mana tak tahu. Tuhan ada tak tahu. Tak ada tak tahu. Tuhan qadim tak tahu, Tuhan baqa tak tahu, Tuhan tak qadim tak tahu, semua tak tahu. Tak tahu. Itu La Adriyah. Itu Sofostai sebelum zaman Aristotle. Datang Socrates dulu, lepas itu Plato, Aflatun, lepas itu datang Aristotle. Menolak Sofostai yang falsafah yang safsatah, yang bodoh. So kita pun ada falsafah kita Islam. Jadi kalau pendapat falsafah itu tak bercanggah dengan Islam, ya kita bukan kita terima, memang itu kebetulan. Benda hak. Takkan kita nak tolak, tak boleh. Islam itu kerana itu pendapat falsafah, maka kita kena tolak, kita kena kata boleh dua perkara yang berlawanan boleh berkumpul dalam satu masa. So, maknanya Allah Ta'ala boleh buat sekarang ni dibangi siang dan malam serentak. Ada. Allah sebut waqtilafil laili wan nahar. Tak pernah ada ayat kata wajtima'il laili wan nahar, tak pernah ada. Semua ayat Quran kata waqtilafi lail wan nahar, perubahan siang dan malam. Mana ada Allah kata wajtima' boleh berkumpul siang dan malam. Kecuali sekarang ni adalah bahagian bumi yang lain tu yang malam, betul. Itu jelas lah. Itu bukan pada satu tempat. Jadi kalau falsafah punya qaul tu betul-betul, oh tak boleh falsafah Greek ni, semua syirik. Itu semua safsatah juga. Itu pun Sufustai juga. Tak kiralah dia ulama ke apa ke. Boleh So dalilnya wujudnya Allah Ta'ala, adanya alam ini. Wajhud dalalah dia saya tak nak bahas lah, kena bahas sikit. Wajhud dalalah dia tu yang wajah dalil tu. Ada khilaf di kalangan ulama, adakah dari sudut hudus atau dari sudut imkan. Itu khilaf masyhur lah. Mana-mana belajar kitab akidah pun bila bab wujudnya Tuhan itu dalilnya ialah wujudnya alam. Okey, wujudnya alam itu min haisu hudusihi atau min haisu imkanihi. Dari sudut barunya dia ke atau dari sudut imkannya dia. Masyhur dalam kitab-kitab kita min haisu hudusihi, dari sudut barunya alam itu, menunjukkan wujudnya tu Tuhan. Dah mula berkerut dah nampak. Tapi falsafah kata dari sudut imkannya, dari sudut imkan. Imkan tu maksudnya boleh ada, boleh tiada. Jadi kerana dia boleh ada dan boleh tiada, maka di situ wujudlah yang mengadakannya. Tapi kita kata tak, yang muhakkikin kata imkan bisyartil hudus, ataupun hudus bisyartil imkan, atau imkan ma'al hudus. Dua-dua sekali. Walaupun masyhur hudus saja. Sebab apa masyhur hudus saja? Sebab hudus tu saja yang kita nampak, yang ramai orang tahu. Itu pun kalau tak tahu, tak tahulah.
Maksudnya baharunya alam, berubahnya alam itu semua orang tahu, semua nampak. Itu benda yang badihi. Benda yang badihi ni maksudnya semua orang tahu. Tengok je dah tahu lah. So hudus lah, bila berubah-ubah tu hudus, baharu. Benda yang berubah-ubah tu benda yang baharu. Cuma imkan itu tak nampak. Hukum, imkan ni hukum bagi perkara yang baharu tu. Jadi boleh ada, boleh tiada, itu imkan. So kenapa kita menolak, kita tidak boleh ambil imkan sahaja? Sebab falsafah ni dia perkara yang mungkin ini ada dua benda. Satu imkan yang am, satu imkan yang khas. Jadi dia kata alam ini imkan dari sudut dia perlu kepada muassir, perlu kepada sani', perlu kepada mujid. Alam ini dia mungkin, bersifat mungkin kerana perlu kepada pencipta lah. Muassir, dia tak kata pencipta, dia kata muassir yang memberi kesan. Tetapi dari sudut kewujudannya dia qadim. Ini falsafah. Falsafah kata alam ini dari sudut masa dia, zaman dia, kewujudan dia qadim, tidak ada permulaan. Tapi dari sudut dia perlu kepada muassir yang memberi kesan kepada kewujudan dia, sebab bagi kewujudan dia, dia imkan di situ. Iaitu yang mewujudkan dia tetap Allah Ta'ala. Yang percaya Allah, Ibn Sina apa semua, Al-Farabi. Tapi kalau falsafah yang tak percaya Allah, dia tak kata Allah, dia kata wajibul wujud. Wajibul wujud. Allah wajibul wujud lah. Cuma dia tak iktiraf lah wajibul wujud Allah. Sebab apa? Wajibul wujud ini illah bagi alam. So wujudnya alam ini secara illah ma'lul, dia panggil proses ta'lil. Proses ta'lil. Macam contohnya, adanya, contoh kita duduk di bawah matahari ataupun di sebalik lampu. Bila kita beri itu, automatik ada bayang-bayang. Adanya matahari, automatik adanya cahaya. Kita duduk diberi sebalik matahari atau lampu, automatik adanya bayang-bayang. So bukannya bayang-bayang itu kita buat, dia automatik ada. Automatik ada kan, serentak. Jadi itulah contohlah paling senang ni, selalu dalam kitab kata, so bila saya gerakkan jari saya ni, automatik cincin ni bergerak betul. Mana boleh kalau saya gerakkan jari, ada kalanya cincin ni tak nak bergerak, boleh? So wujudnya pergerakan cincin itu kerana wujudnya pergerakan jari. Jadi wujudnya alam ini kerana wujudnya wajibul wujud. So wajibul wujud Tuhan adalah illah, alam ini ma'lul. Ini falsafah. Oleh kerana wajibul wujud Tuhan itu qadim, maka alam pun qadim. Tapi dari sudut kan dia mesti, maknanya kalau jari tak bergerak, cincin tak bergerak lah. Tak adalah, tak wujudlah pergerakan pada cincin kalau jari tak bergerak. Begitu kalau tak wujud Tuhan, tak wujudlah alam. Tapi bila wujud Tuhan, wujudlah alam. Mesti. Dan Tuhan qadim, alam pun qadim. Tapi oleh kerana dari sudut dia perlu kepada Tuhan kewujudan dia, dia imkan. So kita kata dalil imkan tak boleh pakai. Kenapa? Akan menang kepada falsafah. Kita kata alam ini imkan bisyartil hudus. Maksudnya sebelum tu tak ada. Dia bersifat imkan, boleh ada dan boleh tiada, dan Tuhan yang mengadakannya bukan dengan sebab illah ma'lul, tapi dengan sebab diciptakan oleh Tuhan. Hudus maknanya wasful wujudi ba'dal adam. Maksudnya dia dulu tak ada, lepas tu dia ada. Yang mengadakannya tu Tuhan. Falsafah. Falsafah tu dia panggil wujud zati. Wujud wujud zati, wujud. Dia satu lagi wujud zati lain. Dia kalau Tuhan wujud zati, kalau alam qadim dia wujud zati. Wujudnya Tuhan, wujudlah alam. Baik. Dan ini cikil lah nak bagi tahu kan. Kongsi-kongsi. Nak bagi tahu bukan mudah kita nak menghadapi falsafah. Nak memang tak boleh lah. Falsafah kita tolak semua. Ini falsafah saja yang mengatakan Allah itu adalah illah, alam ini ma'lul, proses dia dipanggil ta'lil. Memang tertolak pun. Kita tak pakai ilah ma'lul. Tak ada. Allah Ta'ala kita dalam Sanusi semua kata Allah Ta'ala menciptakan alam bukan dengan ilah ma'lul dan bukan dengan tabi'i.
Allah Ta'ala Allah fa'ilul mukhtar. Fa'ilul mukhtar, dia pembuat yang berkehendak. Maknanya sebelum kewujudan alam ini hanya ada Allah saja, kan? Kana Allahu lam yakun syai'un ghairuhu ma'ahu qablahu. Ada macam-macam riwayat. Sahih Bukhari. Riwayat hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Cuma ni satu nak bagi satu apa istilah dia panggil, nota tambahan ataupun point lah. Malangnya Ibnu Taimiyah, tu dia keluar lagi. Dia mengatakan bahawa alam ini qadim bin nau. Qadim bin nau. Tapi hadis bil afrad. Ini penting sebab apa? Sekarang punya zaman ni dah mula memperjuangkan Ibnu Taimiyah punya fahaman. Wahabi lah. Tapi tak tahulah Wahabi tu mungkin tak sampai ke sini. Antaranya yang saya tengok ada 2-3 orang lah yang menguasai, tak nak sebut nama dia lah. Jadi Ibn Taimiyah pula kata alam ini qadim, tapi yang selalu kita tak boleh tu kata maknanya Ibn Taimiyah dengan falsafah sama. Tak. Ibn Taimiyah kata alam ini qadim bin nau, tapi hadis afradnya hadis baru. Tak faham kan? Maksudnya sebelum alam ini ada alam lain lagi. Sebelum alam lain tu ada alam lain lagi. Sebelum ada alam lain lagi sampai mana? La nihayatalah. Dipanggil tasalsul la nihayatalah ataupun al-hawadis la nihayatalah. Perkara yang baru yang tidak ada permulaannya. Dia baru, tapi dia tak ada permulaan. Agak-agak boleh cerna lah nak tanya tu je. Sedangkan falsafah pun kata maddah tidak boleh tasalsul la nihayatalah. Sebab tu kalau menurut falsafah maddah benda, jisim benda maddah tak boleh. So khilaf dah Ibn Taimiyah dengan falsafah. Falsafah yang hebat tu pun tak boleh terfikir macam tu, tapi Ibn Taimiyah boleh terfikir macam tu. Falsafah dia kata qadim, maddah dia qadim, alam itu sentiasa qadim. Cuma yang berubah-ubahnya surah dia, gambaran dia saja. Falsafah ni dia percaya dua, hayula, surah. Hayula tu benda, jisim yang qadim. Yang berubah-ubahnya alam. Surah dia, gambaran dia berubah-ubah. Dulu ada alam lain lah, rupa dia lain. Betul, Allah Ta'ala alam yang sama, cuma rupanya, surahnya dirubah. Ibn Taimiyah tak. Maddah tu sendiri dia la nihayatalah, tasalsul. Maknanya tidak ada permulaan. Tapi dia kata alam bukan qadim, alam itu dia baru. Tapi nau' dia tu qadim. Maknanya sebelum alam ada alam lagi, sebelum alam ada alam lagi. Bukan alam sajalah, benda lah, masuk alam ni semua benda lah, makhluk lah. Sebab apa dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini pencipta, khalik. Allah Ta'ala ini khalik. Lepas tu dia bagi dalil. Dia kata, dalil Al-Quran kata, afaman yakhluku kaman la yakhluku. Apakah sama yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Jadi sebelum kewujudan alam ini ni, nak tanya ada makhluk ke tak? Kita punya akidah lah. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan alam semesta ni, ada tak makhluk sebelum tu? Hadis tadi kan saya baca Imran Husain Sahih Bukhari. Kana Allahu lam yakun syai'un ghairu. Tidak ada sesuatu pun selain Allah. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun bersamanya atau selainnya. Maknanya akidah kita ahli sunnah wal jamaah tak ada. Maknanya sebelum alam ini diciptakan tak ada apa, Allah sahaja. So dia kata macam tu, Allah kesepian, Allahku kesepian. Betul? Allahku kesepian. Menurut Ibn Taimiyah tak mungkin, mustahil kata dia. Allahku kesepian tak mungkin lah. Bukan intanku kesepian, Allahku kesepian. Maksudnya tak ada makhluk. Maknanya dia kata fi muddatin fi zamanin tawilin jiddan. Allah buat apa sebenarnya?
Betul? Logik juga kan kita pergi. Alamak, Ibn Taymiyah jangan main-main Ibn Taymiyah. Kan alam ni kan kita cakap alam ni Allah Ta'ala wujud kan. So sebelum wujudnya alam, Allah buat apa? Duduk diam ya? Berapa kan Allah tu azali. Allah tu munzul azali. Maknanya bila Allah Ta'ala ciptakan alam kan, maknanya pada satu tempoh Allah mulakan penciptaan alam. Sebelum tu berapa lama agak-agak? Tak ada penghujung. So Allah buat apa? Allah buat apa? Dia kata sebab itulah mesti kena ada makhluk sebelum tu. Kena ada makhluk sebelum tu. Kena ada menunjukkan kesempurnaan Allah. Dia bagi dalil, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Apakah yang menciptakan sama dengan yang tak menciptakan? Maksudnya dalil itu dia letakkan, maknanya adakah Allah yang menciptakan, yang sentiasa mencipta sama dengan yang tak mencipta dalam satu tempoh yang panjang gila, tawilan jiddan, baru cipta? Mana lagi sempurna? Contohlah nak bagi faham, dia tak boleh kias pasal benda tu kan qadim. Cuma nak bagi faham saja, takribul fahmi. Okey. Bayi baru lahir terus boleh baca lagi hebat ke lepas umur dia 10 tahun baru boleh baca? Siapa yang lebih hebat? Bayi baru lahir dah boleh baca dah. Satu lagi nak tunggu 10 tahun masuk tadika baru boleh baca. Mana yang lagi hebat? Yang baru lahir boleh baca lah hebat, betul? Kisah Allah ni sebelum Allah Ta'ala ciptakan alam, bermakna sepanjang dah lah tak ada permulaan, tak buat apa. Ke Allah sentiasa buat cipta-cipta je sejak qadim? Mana yang lagi sempurna nak tanya? Agak-agak lah. Tentulah Allah yang sentiasa mencipta sejak qadim, betul? Macam kalah lah kita, menang lah Ibn Taymiyah. Kita kata banyak kesilapan di situ yang tak tahulah dia perasan ke dia tak perasan, tak tahu. Yang pertama, mustahil wujudnya benda yang baru tidak ada permulaan. Mustahil. Sesuatu yang baru tidak ada permulaan. Mustahil. Falsafah pun tak ada, siapa pun tak ada kata. Termasuk 70 firqah batil ni pun tak ada yang berpendapat kecuali Ibn Taymiyah seorang saja. Dan pengikut-pengikut dia lah. Yang kedua, kita kata maknanya kesempurnaan Allah itu bergantung kepada ciptaan dia. Maknanya kalau Allah tak mencipta, tak sempurna. Betul? Maknanya Allah tak mencipta, tak sempurna. Dia kena cipta untuk menunjukkan kesempurnaan dia. Allah kena adakan alam ini sebagai bukti dia wujud, bukti dia sempurna. Macam tu? Kita kata tak. Ahli sunnah kata tidak. Kalau Allah tak cipta alam ini pun dia sudah sempurna. Jadi kalau Allah perlu menciptakan alam untuk membuktikan kesempurnaan dia, maka dia tak sempurna. So alam ini, wujudnya alam ini menjadi bukti kesempurnaan Allah. Maknanya secara tak langsung Allah bergantung kepada alam ini untuk membuktikan kesempurnaan dia. Betul? Imam Baydawi dalam tafsir dia kata kesempurnaan ni ada dua. Jadi alam ini bukan kesempurnaan lillah tapi minallah. Kamalun minallah laisa kamalun lillah. Alam ini kesempurnaan dari Allah, bukan untuk Allah. Bukan Allah ciptakan alam ini untuk menunjukkan kesempurnaan dia. Dia tak sempurna dah. Dia cipta alam ke tak cipta alam ke, dia maha sempurna. Dia bukan bergantung kepada penciptaan alam menunjukkan dia lebih sempurna. Habis itu ayat Quran tadi Allah tujukan kepada orang musyrikin yang sembah berhala. Allah Ta'ala yang maha mencipta tu ke yang lebih sempurna sama ke dengan berhala yang tak boleh mencipta? Bukan ayat tu Allah nak bandingkan antara Allah dengan Allah. Allah yang boleh mencipta sejak qadim dengan Allah Ta'ala yang tak mencipta sejak qadim. Tak ada satu ulama ahli sunnah pun yang memahami ayat Quran macam tu. Ayat itu Allah tujukan kepada orang yang sembah berhala. Berhala kan boleh buat apa? Boleh cipta.
Tu Allah kata afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Apakah zat Allah yang Maha mencipta tu sama dengan berhala yang kau sembah yang tak boleh mencipta tu? Bukan ayat tu Allah nak bandingkan. Takkan Allah nak tanya kita, adakah aku ni yang mencipta sejak qadim lebih sempurna, atau aku yang dulu tak buat apa-apa tiba-tiba aku cipta? Takkan Allah Ta'ala nak suruh kita fikir benda tu kan? Ini Taimiyah. Lagi satu kesilapan yang paling batil itu, nak kita tanya, Rik, sejak bila zaman ni wujud, nak tanya. Ini banyak orang keliru kat sini. Kena kata pada sebelum Allah Ta'ala ciptakan alam ini, maknanya sebelum tu zaman yang tawilin jiddan itu Allah buat apa? Kita kata zaman pun tak wujud. Mana je ada istilahnya zaman tawil jiddan? Mana ada zaman sebelum wujudnya alam ini? Masa dan tempat tidak wujud. Masa dan tempat wujud ketika Allah wujudkan alam semesta ni. Tabi' bagi alam. Mana ada masa, mana ada tempat. Sebelum alam semesta ni wujud, tidak ada masa, tidak ada tempat pun tak wujud. Wujudnya masa dengan alam, makan wa zaman dia panggil kan, dalam istilah dalam ilmu makulat aina, makulat mata. Wujud tabi' bagi alam ini. Bila Allah ciptakan alam ini, baru wujud masa, baru wujud tempat. Mana ada ruang dan masa sebelum alam ini wujud? So, mana ada istilah itu kalau sebelum Allah ciptakan alam semesta tu yang selama-lama, yang panjang, waktu yang panjang itu Allah buat apa? Waktu pun tak ada. Macam mana kita nak tanya sebelum alam dicipta Allah buat apa? Waktu tak ada. Faham? Kat situ dah batal. 3 wajah dia punya dalil dia batil. Faham? Boleh? Itu tambahan je nak bagi. Poin ni jaga nanti kalau Wahabi serang jawab. Sesat dia pun tak jawabnya. Seorang nak lawan dengan ribuan ulama ahli sunnah dia boleh. Tapi dia punya claim ni, alam ini tasalsul fil madi bila nihaya. Inilah qaul ijma' para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Itu je poin ni, nak melariskan pendapat dia. Bagi satu tengok rujukan sarahatan. Bukan takwil tak nak. Mana kata-kata yang tak tahan tu seluruh nabi ijma' tu. Maknanya kaum nabi pun dia tahu. Itu semua ayat nak melariskan pendapat dia. So alam ini baru, dulu tak ada, kemudian diadakan oleh Tuhan, yang mana Tuhan itu nanti mestilah dia ada, dan adanya qadim, baqa' dan seterusnya akan kita bahas. Faham So tidak ada dalil naqli yang mengatakan Tuhan ini wujud. Yang ada dalil akli. Dalil akli yang menunjukkan Tuhan ini wujud. So kita tidak boleh berdalilkan dengan Tuhan ini wujud dengan kalam Tuhan. Macam mana satu orang yang belum percayakan Tuhan tiba-tiba ingin berdalilkan dengan kalam Tuhan? Tuhan dia tak percaya lagi. So kita tanya, apa dalil Tuhan wujud ni? Tuhan kata dia wujud. Betul? Kan saya dah terangkan sebelum ni. Contoh saya ulang balik. Ni contoh je, ni bahaya dia, rakan-rakan dekat dia potong lagi habis saya. Contoh sahaja. Contoh saya claim. Tak nak saya. Kalau saya nanti kan leceh. Dekat dia viral habis saya. Ada orang dia claim dia Imam Mahdi. Ada orang dia claim dia Imam Mahdi. So kita tanya dia, betul? Apa dalil kau ni Imam Mahdi? Betul? Dia kata dalil, bukan saya kata. Dia kata dalil aku Imam Mahdi ialah kata-kata aku ni. Tuhan yang utuskan aku, Tuhan kata kat aku Imam Mahdi, so aku beritahu kau. Boleh terima tak? Dia claim Imam Mahdi, lepas tu orang tanya dalil mana, dia kata aku kata aku Imam Mahdi, itu dah lah dalil. Boleh? Tak boleh. Maknanya dalil dengan madlul sama. Mustahil dalil dengan madlul sama. Maknanya dalil nafsul madlul, tak boleh. Dalil lain, madlul lain. Mana boleh dalil itulah madlul. Itu batil. Sebab tu Allah Ta'ala tak perlu kata dia wujud.
Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah tak kata, aku wujud, kau kena terima lah. Allah kata pada alam semesta ni kan ada tanda-tanda wa fi anfusihim afala tubsirun. Dalam diri kamu tu tak nampak ke? Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kamu juga, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi jelas kepada mereka bahawa Allah itu al-haq, benar, wujudlah. Betul, semua akli semua. Mana Quran pun sudah memberi isyarah akan dalil akli. Tiba-tiba akal tak boleh pakai dalam akidah. Payah kau pakai lutut ke pakai apa? Faham Yang kedua, qidam. Qidam pun panjang pembahasan dia. Pasal apa? Ibn Taymiyah juga menolak. Tak boleh kita mensifatkan Allah dengan qidam ataupun qadim. Sebab tak warid. Tak warid. Tak ada dalil kata dia. Lepas tu dia kata bahkan Allah gunakan qadim. Saya bersabit tu tadi kan saya kata beza maujud dengan wujud. Maujud itu zat yang bersifat dengan sifat wujud, dia murakab dua, zat dan sifat wujud. Wujud sifat sahaja, qidam sifat sahaja. Kalau kita kata qadim, maknanya zat yang bersifat qadim. Qadim beza tu isi dia, beza dia daripada ni je ilmu nahwu lah. Sifat musyabbahah atau isim fa'il, biasanya sifat musyabbahah tu mewakili isim fa'il atau isim maf'ul, tapi kebanyakannya isim fa'il. Jadi qadimun ikut wazan fa'ilun tu maksudnya sama makna dengan fa'ilun, isim fa'il yang memiliki sifat itulah, yang membuat dia panggil. Jadi qadimun tu maknanya qadimun lah, tapi biasa orang tak pakai qadimun sebab qadimun nanti akan datang. Qadimun maknanya zat sesuatulah yang bersifat dengan sifat qidam. Qidam tu sifat. Kalau qadim, zat yang bersifat dengan qidam. Bahasa kena tepat lah. Itu nanti masuk bab sifat ma'ani tu nanti ada pembahasan kenapa. Tak kena. Zat yang bersifat qadim tak kena lah secara bahasa. Kalau orang tak tahu tak apa, kita maafkanlah. Zat yang bersifat dengan qidam, lepas tu dia panggil qadim. Sebab tu nanti Tariq pada ayat dia akan sebut sifat ma'ani bukan berkuasa. Berkuasa itu dah murakab. Kalau berparlimen kita kata tak nak ikut pun, kita kata kuasa saja, dah cukup dah, kuasa. Tapi kalau berkuasa memang kurang tepat lah. Berkuasa tu maknawiyah, iaitu qadiran, itu yang berkuasa. Sebab ada dua itu, berkuasa, zat yang berkuasa, ada murakab. Itu nanti bab sifat ma'ani insya-Allah. Jadi Ibn Taymiyah kata Allah Taala sebut dalam surah Yasin kan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kami kadarkan bulan itu pada kedudukan sehingga ada, kembalilah ia kal urjunil qadim, seperti pelepah kurma yang lama. Jadi pelepah kurma pun qadim, Allah pun qadim juga. So kita kata macam inilah senang. Qadim ada banyak makna. Jadi kita dah belajar, orang belajar balaghah, belajar usul, dia ada lafaz mushtarak dia panggil. Lafaz yang mushtarak. Kita panggil apa? Sinonim ke apa? Satu lafaz banyak makna, sinonim Dia ada pula nanti kan banyak lafaz satu makna, itu antonim ke apa? Bahasa Arabnya mushtarak maknanya satu lafaz banyak makna. Kalau banyak lafaz satu makna dipanggil muradif. Itu dalam ilmu bahasa lughah usul fiqh. So kita kata qadim ada banyak makna. Kalau cuma beza ni, kalau dua-dua hakikat dipanggil mushtarak, kalau satu hakikat satu majaz maka dia bukan mushtarak. Dia panggil isti'mal saja, penggunaan. So dia ada pembahasan al-wad'u, al-hamlu dan isti'mal dalam ilmu usul dan ilmu balaghah. Lafaz itu al-wad'u maksudnya yang dia diletakkan untuk makna apa. Wad'ul awal itu hakikat.
Wad'u tsani ataupun dipanggil isti'mal. Penggunaan lafaz itu digunakan untuk makna lain. Contoh macam potong. Bila kita sebut potong, apa kita terlintas yang dalam otak kita potong? Ambil pisau potong, betul? Tapi kalau kata, alamak aku bulan ni kena potong gaji ya. Oi, bos ambil pisau potong gaji kau ke? Betul? Kan potong, kita faham yang pertama potong saja mesti ambil pisau potong, betul? Itu makna wad'ul awal dia panggil hakikat. Tapi kalau potong gaji ataupun kereta ni lembab lah. Ayahku memotong kereta itu kerana kereta tu lambat, slow. Ayah kau ambil pisau potong kereta tu ke? Potong maknanya overtake. Apa overtake? Mendahului ya. Potong juga, itu isti'mal, penggunaan lafaz. So kita kata qadim boleh dua makna. Satu qadim zamani, maknanya qadim yang menurut masa. Jadi pelepah kurma tu mula-mula dia kan mayang kan, keluar pada tengah-tengah tu muda, bayangkan pokok kelapa lah kan. Lama-lama dia makin benua, makin tua dia jadi warna coklat, dia melengkung. So Allah kata kal urjunil qadim, seperti pelepah kurma yang tua. Bulan sabit itu akhirnya akan kembali bentuk dia macam pelepah kurma yang tua. Betul? Oh tak boleh, Allah Ta'ala kata kurma qadim. So kita nak bagi kat Allah qadim, maknanya bersifat qidam. Tak boleh. Kita kata ada satu lagi maksud qidam. Yang kita maksudkan qidam di sini ialah al-awwal bila bidayah. Al-awwal bila bidayah, yang tidak ada permulaan, kewujudan yang tidak ada permulaan. Dipanggil qadim hakiki. Qadim hakiki. Tak warid, ada warid dalam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah ada, dalam Abu Daud ada. Dalam Abu Daud, dalam Ibnu Majah tu disenaraikan Asmaul Husna tu ada lafaz qadim dalam tu. Oh, sanad dhaif kata dia. Sanad dhaif sudah. Dalam Abu Daud sahih. Dalam Abu Daud Nabi ajarkan masuk masjid tu apa ni, a'udzubillahil azim wa bi wajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sultanihil qadim. Kalau sultan, kekuasaan Allah tu kalau qadim, takkan Allah tak qadim kot. Dah sultan dia qadim, takkan Allah tak qadim. Tuan punya sultan kerajaan tak qadim. Sultan je qadim. Sultan tu maknanya kekuasaan kerajaan. Ada dalil. So, janganlah kata tak ada dalil langsung. Ada dalil. Maknanya penggunaan macam je. Kalau macam tu Allah Maha melihat, kita melihat, tak boleh pakai ya. Kita melihat, Allah pun tak boleh pakai melihat. Lafaz tak ada masalah. Makna tu yang penting. Kita bukan menyembah lafaz. Kita bukan hamba kepada lafaz. Kita kan memang lafaz itu diletakkan untuk menentukan suatu makna kan. Al-lafzu dalla 'alal makna. Lafaz itu menunjukkan kepada satu makna. Boleh jadi lafaz yang sama, boleh jadi lafaz yang berbeza. Tak penting, yang penting makna tu. So qidam maksudnya tidak ada permulaan bagi kewujudan. Sebenarnya panjang nak bahas juga. Wujud ni tadi kan, wujud ni ada dua. Satu dia panggil wajibul, tiga lah. Satu wajibul wujud, satu mustahil wujud, satu mumkinul wujud. Mana wujud ada tiga jenis. Satu yang wajib wujud, kemudian yang kedua mustahil wujud, yang ketiga mumkinul wujud. Kalau wajib wujud, maka dia mesti wujud pada zaman sebelum nak akan datang. Maksudnya dia mesti qadim, mesti baqa. Mesti qadim, mesti baqin. Kalau mustahil wujud, tak pernah wujud dan tidak akan wujud sama sekali. Mustahil. Kalau mumkinul wujud, boleh wujud, boleh tak wujud. So Allah ni wajibul wujud. Allah wajibul wujud. So sebenarnya kalau Allah kita kata Allah tu wajibul wujud, maka sudah tentu dia qadim ataupun bersifat qidam dan bersifat baqa. Mana qadim dengan baqin. Bersifat qidam dan bersifat baqa. Mesti. Tapi orang kan semua orang faham betul. Apa makna wajibul wujud. Jadi masukkan jugalah sifat yang kedua qidam, yang ketiga baqa. So apa makna qidam? Maknanya qidam ini hanya menerangkan wujud saja. Begitu juga baqa menerangkan wujud.
Sebab tu kategori dia, kalau kita belajar dalam sifat 20, kategori dia sifat salbiyah. Wujud ni sifat nafsiyah, satu je. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawri, qiyamum nafsi, wadaniyah, sifat salbiyah. Dia bukanlah sifat yang hakiki. So sebelum ni kan saya dah bahaskan sebelum ni. Sifat ada dua jenis, betul? Dah ke belum? Sifat ada dua jenis, satu sifat bermakna umum, satu sifat bermakna khusus. Dah kan? Belum. Sifat yang bermakna am iaitu ma laisa bizat. Sesuatu yang bukan zat, dia sifat lah. Dia ada dua, tiga lah, satu lagi af'al. Sifat dengan makna umum, ma laisa bizat. Sesuatu yang bukan zat, dia sifat lah. Tapi satu lagi sifat bermakna al-khas. Sifat dengan makna yang khusus, iaitu al-makna al-wujudi al-qaim bizat. Makna yang wujud yang berada pada zat. Itu sifat yang hakiki, sifat yang khas. Itu hanya sifat ma'ani saja. Sifat ma'ani saja. Sifat yang hakiki, sifat yang sebenar dikatakan sifat lah. Adapun nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah, dia bukan sifat hakiki. Dia bukan wujudi pun. Tak wujud pun. Dia i'tibari saja. Hanya i'tibar saja. Jadi qidam ni bukan sifat hakiki yang qaim pada zat Allah, tidak. Qidam ni hanya nak menerangkan bahawa kewujudan Allah itu tidak ada permulaan. Itu je. Di sini kan dia tak tulislah ini nafsiyah, ini salbiyah, kan ni nak terangkan ringkas sajalah. Saya je gatal-gatal pergi terangkan. Tak syok kalau tak terangkan. Faham So qidam ini bukanlah satu sifat yang makna yang wujud qaim bi zat Allah, tidak. Dia hanya nak menerangkan bahawa kewujudan Allah Taala itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaan. Itu makna qidam. So maknanya sifat salbiyah ini nafi mahdud, maksudnya nafyun mahdud, penafian secara mutlak. Nak menafikan yang kewujudan Allah ini ada permulaan, maka kita kata dia qidam. Nak menafikan adanya permulaan, maksudnya tidak ada permulaan. Qidam ini menafikan adanya permulaan bagi kewujudan Allah. Maknanya kewujudan Allah tidak ada permulaan. Itu makna qidam. Jadi qidam hakikilah, bukan qidam zamani, bukan qidam nisbi tadi. Maknanya benda yang lama pun, jangan pelepah kurma yang tua kan dipanggil qadim juga. Itu dipanggil qidam zamani. Qidam ikut masa, ikut zaman. Antaranya ada lagi qidam nisbi, antara kita dengan bapa kita lebih qidam, masa bapa kita lebih dulu daripada kita. Nisbah antara kita dengan bapa kita. Jadi sebab tu bahasa pemahaman bahasa pun penting sebenarnya dalam memahami lah. Qidam, Tuhan bersifat qidam. Bila disebut bersifat di sini tasamuh lah maksudnya. Tasamuh tu apa? Bagi cana nak cakap lah. Tasamuh tu berlapang dada ataupun anggap sahaja sebagai sifat. Sebenarnya dia bukan sifat yang hakiki. Dia hanya sifat bermakna umum, iaitu ma laisa bizat, yang benda yang bukan zat. So nak panggil apa qidam ni kan kalau bukan sifat? Nak panggil zat tak boleh. So dipanggil juga sifat. So hati-hati, mana falsafah tentang sifat ni luas, tapi saya yang ada kaitan sajalah saya bahaskan. Artinya tidak yang awal dan tidak yang akhir adanya. Bahasa boleh tahan juga ni. Mustahil ia yang awal dan yang akhir adanya. Kerana kalau ia yang awal dan yang akhir adanya, dua kali ulang lah. Maka samalah ia dengan makhluk. Kalau ia sama dengan makhluk, maka ia bukan Tuhan. Saya bagi senanglah, maknanya sesuatu yang tidak ada kewujudannya, tidak ada permulaan. Itu makna qidam. Tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Maka itu namanya nya tu maknanya dah kembali kepada zat. Maksudnya itu qadim lah. Tapi qidam tu sesuatu yang tidak ada permulaan dia panggil qidam.
So zat yang bersifat dengan qidam dipanggil qadim. Boleh? Tidak ada permulaan bagi kewujudan. Tidak ada pembukaan, kan dalam syarah Sanusi kita tidak ada pembukaan, tidak ada awal, tidak ada permulaan, sama semua tu. Selain daripada itu, kalau ia yang awal dan yang akhir adanya, maka siapakah yang menjadikan makhluk yang terdahulu daripadanya? Maknanya kalau Allah Ta'ala itu tidak qidam, maka dia baharu, tu je. Kalau tak qidam, qidam lawan dia baharu. Kalau baharu maksudnya sebelum tu tak ada, selepas tu ada. Jadi kalau sebelum tu tak ada, selepas tu ada, macam mana dia boleh ada? Kembali kepada 3 balik tadi. Setiap yang ada pasti sebelum tu tak ada, lepas tu ada, mesti ada murajjah, mesti ada mukhassis. Tak boleh jadi dengan sendiri tu kita dah sepakat. Tarajjuh ataupun rujhan bi ghairi murajjah mustahil. Adanya dengan sendiri tanpa ada yang mengadakan tu mustahil. Apa yang saya sebut tu semua tu kaedah-kaedah, kalau boleh tangkap tulis bahasa Melayu pun tak apa. Rujhan, R-U-J-H-A-N ataupun Arab kan tu rujhan. Dia ada dua, satu panggil rujhan, satu panggil tarajjuh. Ada satu lagi tarjih, tapi ulama tak suka pakai tarjih. Sebab apa? Kalau tarjih murajjah lagi. Tarjih perlu pada murajjah. Kalau rujhan tertarjih dengan sendirinya, mustahil. Tarajjuh ataupun rujhan bi ghairi murajjah. Kalau kita kata tarjih bi ghairi murajjah, tak nakut dah. Ada yang pakai juga sebenarnya, tapi yang lebih tepat tu rujhan bi ghairi murajjah ataupun tarajjuh bi ghairi murajjah. Ada yang kata tarjih bi ghairi murajjah. Dah namanya tarjih, mesti kena ada orang yang murajjah. Tu kita kata tarjih bi ghairi murajjah, tak nakut. Nampak macam tak. Kadang-kadang kalau orang betul-betul dalam pemikiran, dia nampak lah. Ini bukan saya pun hasil saya belajar dan membaca, mengkaji kitab lah. Dapat semua ni. Saya sendiri pun tak sama aja, kita lahir semuanya la ta'lamuna syai'a. Semua orang asalnya tak tahu apa pun. Jadi sama ada Tuhan itu jadi dengan sendiri mustahil, atau ada yang menciptakannya. Nanti siapa yang menciptakannya itu, siapa pula yang menciptakannya? Akhirnya jadi tasalsul yang mustahil. So tidak ada. Tinggal yang ketiga, Tuhan itu qadim, kewujudan yang sedia ada. Setengah ulama macam mana pondok kata qidam maknanya sedia. Ada yang kata sedia ada. Macam-macam. Yang penting tidak ada permulaan bagi kewujudan, itu namanya qidam. Tak kisah apa-apa pun, yang penting faham. Lafaz ini pakailah apa pun, tapi makna faham. Ini makna tak faham, lafaz je, lebih betul bergaduh lafaz. Tak, guru saya kata qidam tu sedia, ustaz tu cakap lain, salah. Jangan. Lafaz berarti nak pakai apa pun, yang penting makna sama, faham makna. Dalil dari Al-Quran atas qidamnya Tuhan ialah firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Tak ada pun perkataan qidam. Huwal awwal, itu kat situ, huwal awwal. Tadi kan kita nafikan tidak ada awal. Itu orang tak faham ni payah. Adakah dia kata Tuhan tidak ada awal, sedangkan Tuhan tu al-awwal? Orang tak faham susah. Orang macam ni, Assalamualaikum. Itu je jawapan dia. Betul? Tuhan dia bersifat awal. Adakah ustaz tu kata Tuhan tu tidak ada awal bagi kewujudannya? Tidak ada awal. Nampak tu? Mesti salah, menyalahi Quran tu. Kafir tu. Apa mana awal di sini nak tanya? Siapa yang datang awal tadi? Saya datang lambat sikit. Siapa yang datang awal? Tuhan pun awal, dia pun awal, sama. Tak sama. Makna awal di sini tak sama dengan kita datang awal tu. Siapa yang paling awal di sini? Tentulah
Ustaz kita paling awal sekali buat daripada subuh dah ada. Betul? So supaya orang lebih faham makna al-awwal itu, muka ulama Asy'ariyah guna perkataan qidam. Guna perkataan qidam. Tapi dalil dia al-awwal lah. Daripada huwal awwal maksudnya dialah yang paling awal, maknanya sebelum dia atau bersama dengan dia tak ada apa. Kan? Makna di situ yang diambil. Maknanya sebelum kewujudan, sebelum apa ni, tidak ada kewujudan sebelum Allah dan bersama Allah tak ada. Yang ada selepas. Yang ada, tapi tak memberi makna Allah tu sebelum tu tak ada, dialah yang paling awal ada, tak ada. Sebab tu ulama takut orang faham macam tu, maknanya Allah yang paling awal wujud. Maksudnya sebelum tu Allah pun tak wujud, lepas tu dia paling awal sekali wujud, lepas tu dia baru diciptakan makhluk lain. Takut orang salah faham macam tu, maka ulama guna satu lafaz yang lain lagi, iaitu qidam. Walaupun qidam tadi pun memberi makna lama, tua dan sebagainya, tapi kita bagi satu makna yang khusus bagi qidam, iaitu al-awwal bila bidayah. Tambah, ambil je al-awwal, al-awwal bila bidayah, yang awal yang tidak ada permulaannya. Itu lebih jelas. Awal saja, maknanya Allah Ta'ala dulu semua tak ada, lepas tu Tuhan yang awal sekali wujud, lepas tu baru Tuhan wujudkan. Jadi menjadi macam tu pula. Kalau Tuhan pula sebelum tu tak ada, lepas tu ada, siapa yang wujudkan Tuhan tadi? Kita kan dah sepakat at-tarjih ataupun rujahan ataupun tarajjuh bi ghairi murajjah itu mustahil. Wujud dengan sendirinya lah, bahasa Melayu mudahnya, wujud dengan sendirinya tanpa yang mengadakannya mustahil. Termasuklah tu Tuhan. So tak boleh. So tak ada cara lain antara tiga pilihan juga tadi, kan? Tuhan tu wujudnya tidak ada permulaan. Yang satu lagi, mana Tuhan diwujudkan oleh sesuatu yang lain. Itu kan akhirnya sesuatu yang lain tu siapa pula yang wujudkan dia? Kalau ada lagi, yang tu siapa pula yang wujudkan dia? Yang ni asal pula, itu jadi tasalsul. Dia panggil istilah dia tasalsul, rantaian yang tidak ada penghujungnya. Mustahil lah, mana la yatahassal, takkan terhasil lah. Macam siapa? Ada lagi sebelum tu? Ada lagi. Sampai bila? Tak dapat jawapan lah. Semuanya mustahil, dua-dua tu mustahil kecuali satu, iaitu kewujudan Tuhan al-awwal bila bidayah, tanpa ada permulaan. Ya, ada yang soal ke? Ya bang. Di sini ini sifat Allah, bukan sifat af'al. Ini sifat zat. Al-awwal sifat zat, al-akhir sifat zat, tapi dalam bentuk salbi. Sifat zat ni dia ada dalam bentuk isbat, dalam bentuk nafi. Tapi di sini dalam bentuk nafi, iaitu salbi. Sebab tu al-awwal dia qidam. Kita takbirkan, ulama kita Asy'ariyah takbirkan dengan qidam, sifat salbiah, menafikan adanya permulaan. Sifat Allah, sifat zat bagi Allah, dia bukan sifat af'al, dia sifat zat tetapi dalam bentuk salbiah. Dia kena faham juga, ada sifat zat pun ada dalam bentuk isbat, ada dalam bentuk nafi. Nafi kita salbiah lah. Kalau Asy'ariyah, dia penafian dalam bentuk dipanggil sifat salbiah. Sebab salbiah tu nafi mahdud. Dia kena tengok madlul dia lah. Boleh saja, tapi madlul dia tu kena tak kena tu je. Setiap dalil ada madlul dia, nak menunjukkan kepada apa. Di sini nak menunjukkan sifat zat dia, tapi dalam bentuk penafian lah. Kalau kita nak kata, maksudnya Allah Ta'ala macam mana ni, dia yang paling awal. Itu lain. Dia panggil muawwal muakhar. Itu nanti lain lagi lafaz dia.
Dia yang mengawalkan, dia yang mengakhirkan. Itu nanti sirat dia lain lagi, bentuk dia lain. Ini bentuk dia al-awwal, dia tak mutaaddi ataupun tidak ada murakkab di sini. Dia mufrad, melembangkan zat saja, lazim. Nanti kalau yang macam Allah, contohnya Allah al-hayy dengan muhyi. Al-hayy dia hidup, muhyi dia menghidupkan. Tu lain lagi dia punya bentuk kata dia. Allah al-hayy, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy dia hidup. Satu lagi dia menghidupkan, muhyi. Di sini al-awwal sifat zat dia sendiri, kewujudan dia awal, tidak ada permulaan. Nanti kalau nak kata dia yang mengawal-awal, dia boleh jadi muawwal ataupun muakhir, muawwil, muakhir. Simpel dia lah. Tapi kita tak, nanti adalah isu yang boleh ke kita nak memberi nama kepada Allah, itu ada isu. Sebelum ni pun pernah bahas ke mana ulama jumhur kata tak boleh menamakan Allah, tak boleh mensifatkan Allah. Tasmiyah dengan wasfiyah itu tak boleh, jumhur. Tapi Imam Abu Bakar, Qadi Abu Bakar Baqilani kata boleh. Sebab apa? Mana dalil kata melarang? Dalil yang melarang mana? Itu Abu Bakar Baqilani. Imam Ghazali, kemudian tabi' ni yang murid dia Ibnu Arabi Al-Maliki Ashbili, bukan yang Sufi tu, kata tasmiyah tak boleh, tapi wasfiyah boleh. Mensifatkan Allah boleh, tapi memberi nama tak boleh. Sebab kita pun kan bagi nama anak kita lah. Orang lain nak bagi nama anak kita, anak aku kau kalau pandai-pandai bagi nama. Tapi nak mensifatkan tu kita tak boleh nak halang kan. Bila dia ada nama anak kita, contohnya ihsan, kebaikan, tapi orang kata anak kau jahat lah. Dia tak bagi nama, dia mensifatkan je. Macam mana memang jahat? Itu kata Imam Ghazali. Tapi dengan syarat lah, nak mensifatkan Allah dengan syarat tidak memberi waham akan ketidaksempurnaan atau kecacatan atau kekurangan. Tapi nama tak boleh. Tapi Qadi Abu Bakar Baqilani kata boleh. Sebab tu dalam muqaddimah Kifayatul Awam, Syekh Fudali tu, dia alhamdulillahi al-munfarid bil ijad. Al-munfarid, mana ada nama Allah al-munfarid? So dia puji Allah dengan, dia buka kitab Kifayatul Awam tu, alhamdulillahi al-munfarid bil ijad. Al-munfarid, mana ada nama Allah, tapi makna sahih. Allah tersendiri dalam mewujudkan, mana ada bekerjasama dengan siapa-siapa pun. Tapi tak ada warid, al-munfarid tak ada dalam dia bagi nama. Maka ulama kata, Syekh Bajuri dalam Tahqiqul Maqam Hasyiah dia kata mungkin ikut mazhab Qadi Abu Bakar Baqilani atau Tariq Abu Bakar Baqilani, kata boleh bagi nama kat Allah. Sebab apa? Makna tak salah. Itu isu lah, isu memberi nama kepada Allah atau mensifatkan Allah. Yang ketiga, baqa. Tuhan bersifat baqa. Erti baqa ialah kekal selama-lamanya. Mana al-akhir bila nihayah, tidak ada penghujungnya. Mustahil ia akan lenyap, yakni habis. Tuhan tidak mungkin akan habis, kerana kalau ia tidak ada lagi, maka siapakah yang menjadi Tuhan sesudahnya? Tuhan kekal buat selama-lamanya, dan ia akan mengekalkan pula syurga dan neraka bersama penghuni-penghuninya. Dalil dalam Al-Quran bahawa Tuhan bersifat kekal ialah kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya segala sesuatu akan lenyap kecuali zatnya. Al-Qasas ayat 88. Sepatutnya dia guna dalil ni lah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tu lebih jelas. Sebab perkataan tu yabqa tu ada situ. Di sini dia ni makna sahih, cuma lafaz tu tak ada lah. Lafaz yang sarih tu tak ada. Kalau macam qidam tadi memang tak ada. Wujud qidam, lafaz sarih tak ada, tapi baqa ada. Walaupun dalam bentuk fi'il wa yabqa, tapi itu masdar dia baqa. Patutnya lah dalil dia wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini dia kata kulli syai'in illa wajah pun boleh. Cuma lafaz baqa tu tak ada lah dalam ayat ni.
dalam ayat yang saya baca tadi adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, itu jelas lafaz baqa. So baqa jelaslah mana kalau sesuatu itu dia qadim dia mesti baqa. Kalau dia qadim automatik dia baqa. Tak boleh qadim tak baqa. Sebab apa? Bila qadim tak baqa tak qadim juga. Kalau dia qadim tapi tak baqa, maknanya dia tak qadim pun. Sebab qadim ini sebenarnya sudah pun mewakili awal hingga akhir. Tapi nak lebih jelas lagi, qadim baqa. Sebab qadim, sebab kita tengok di mana. Katakanlah kita ada qadim, tiba-tiba sampai sini dia tak kekal, habis. Lepas tu dia ada balik. Maknanya kalau kita tengok di sini dia tak qadim. Tengok di sini dia tak qadim. Kalau dia tak ada langsung, oh lagi lah tak wujud lah. Allah pernah wujud dulu, lepas tu sekarang tak wujud dah. Lagilah mustahil. Sebab semua ni kan, semua makhluk ini, berdirinya makhluk ini kan semuanya muftaqirun ilaih, iaitu tanjizi hadis sifat kudrah. Itu nanti lambat. Contohnya lah, segala lampu yang wujud di Bangi ni mana punca dia, nak tanya. Dia punya generator dia yang mungkin di Hulu Langat lah. Ni daerah Hulu Langat lah. Di mana generator asal di Empangan sana, saya tak tahu lah. Kan tahu kan, maknanya elektrik ni terhasil daripada, sebab dia perlukan air kan untuk pusingkan turbin tu, menghasilkan elektrik. Maknanya punca utama lah. Situ kalau off, semua yang di bawah mati semua elektrik. Betul. Itu yang punca utama, penjana elektrik utama tu kalau off, habis satu Bangi ni. Bukan saja Bangi, yang mana yang di bawah dia semuanya padam. Sama maknanya kalau Allah Ta'ala tu tak kekal, maksudnya Allah Ta'ala tu fana, nak misalnya farad iftirak saja, maknanya lenyap terus. Sebab wujudnya alam ni sebab duk ada kudrah tu, Allah duk tanjiskan kudrah dia. Walaupun ada khilaf nanti mengekalkan kewujudan tu ta'aluk majazi ke ta'aluk hakiki, itu nanti kemudian. Dalam Kifatul Awam tu dia kata ta'aluk majazi. Apa itu kemudian. Di sini maknanya dengan kudrah Allah itulah berdirinya alam semesta. Kalau Allah, Tuhan punya kudrah tu kalau dah lenyap, bukan hancur, lenyap terus, hilang. Kalau Allah tak ada, kalau Allah tak kekal, jangan, maknanya mustahil. Mana tak ada ceritanya lah syurga, nikmat syurga selama-lamanya apa, tak ada ceritanya. Kalau Tuhan tu tak kekal. Sebab semuanya berdiri wujud dengan kudrah dia. Dan yang lain lah iradah, tapi yang wujud fil waqi' bil fa'al itu dengan kudrah dia. Walaupun ada kaitan dengan iradah ilmu semua, tapi itu bil fa'al, maksudnya practically-nya wujud itu dengan kudrah Allah. Jangan maknanya kalau Allah Ta'ala sendiri tak kekal, dia musnah, maknanya kudrah dia pun musnah. Maka muta'allaq bagi kudrah dia pun, alam semesta pun lenyap, hilang terus. Dan takkan kekal. Takkan maksudnya bukan pecah. Satu benda kalau pecah kan ada serpihan-serpihan dia. Tak, hilang terus. Lenyap, tak tahu pergi mana. Sebab yang mewujudkan ni kudrah dia. Kalau kudrah tak ada semua ni. Itu tidak lambat kudrah. Jadi maksudnya mustahil Tuhan tu tidak kekal. Yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ini pun panjang tapi kita ringkaskanlah. Tuhan bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hu tu maknanya kembali kepada Allah Ta'ala lah. Hu tu, domain hu tu kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk. Mustahil ia serupa dengan makhluknya. Kalau Tuhan serupa dengan makhluknya, maka ia bukan Tuhan lagi. Kerana itu mustahil, tidak mungkin ia serupa. Saya nak bagi peringatan je lah, maknanya, minta maaf lah, maknanya
Sebab kitab ni kita fokus untuk pembahasan firqah batilah. Tapi untuk jangan pegang sepenuhnya dalam kitab ni. Jangan bergantung sepenuhnya. Sebab ada benda yang kurang tepat dia punya statement ataupun kurang tepat. Yang rujuk kitab akidah yang muktamad lah. Ummul Barahin ke Kifatul Awam ke Jawharatul Tauhid. Di sini dia kata, daripada tadi lagi dia kata kalau Tuhan serupa dengan dia bukan Tuhan lagi. Dia tak ke situ. Maknanya kalau Tuhan ada keserupaan dengan makhluk, maka dia boleh menerima segala sifat-sifat yang baharu. Itu dia kata mukhalafah lil hawadis, bersalahan ataupun tidak sama dengan perkara yang baharu. Sebab kalaulah dia tidak mukhalafah, maka dia mumathalah. Dia akan sama. Bila dia mumathalah lil hawadis, maka dia boleh menerima sifat-sifat baharu. Kalau dia boleh menerima sifat, dia bukan qadim. Tadi kan kita kata dia qadim, tiba-tiba boleh menerima sifat baharu. Dia ada dua bentuk sebenarnya. Mukhalafah lil hawadis itu ada dua makna yang nak disampaikan di sini. Satu, mukhalafah lil hawadis itu Allah dibandingkan dengan selain dia mukhalafah, baik dari segi zat, sifat dan perbuatan dia. Yang sama hanya lafaz, tidak memberi sebarang persamaan. Ukuran ataupun dhabit mumatsalah itu bukan pada lafaz. Ingat betul. Sebab apa nanti dia orang akan lawan kita, Allah mendengar, kita mendengar, samalah tu. Ada qadrul mushtarak katanya. Qadrul mushtarak fil lafzi tak ada satu ulama pun kata qadrul mushtarak fil lafzi akan memberi persamaan antara dua zat, tidak. Tak. Sebab lafaz tak menunjukkan hakikat yang sebenarnya. Hakikat sama Allah dengan hakikat sama kita berbeza. Hakikat tak sama. Lafaz tak menunjukkan hakikat yang sama. Walaupun Allah mendengar, kita mendengar. Lepas tu dia pusing lagi, kalau macam tu boleh lah Allah ada tangan, kita ada tangan, tapi tangan tak sama. Tak. Lain, sama dengan tangan lain. Zat dengan sifat lah lain. Sama sifat. Telinga zat, melihat sifat. Mata zat, mata anggota zat, tangan anggota zat. Kalau anggota hakikat sama, yang beza kaifiat. Kalau anggota hakikat sama, zat hakikat sama, berbeza kaifiat. Tapi kalau sifat, hakikat sendiri dah beza dah. Sebab tu boleh kata Allah mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tak sama dengan kita. Hakikat berbeza, sifat, makna. Tapi kalau zat, tangan Allah, tangan kita, tangan Allah tak sama, tak boleh. Zat, hakikat dia sama, beza dia kaifiat. Lepas tu dia orang menolak kaifiat. Lepas tu berdalil dengan Imam Malik pula. Al-istiwa'u ma'lum wa kaifiyatuhu majhul. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Itu pun riwayat dhaif. Riwayat yang sahih, al-istiwa ghairu majhul wa kaifiyatu marfu'. Satu riwayat yang sahih. Satu lagi, wa kaifiyatuhu ghairu ma'qul. Marfu' ghairu ma'qul, itu lebih sahih daripada wa kaifiyatu majhul. Wa kaifiyatu majhul tak sahih. Yang sahih, wa kaifiyatuhu marfu', terangkat, tak ada kaifiat. Atau ghairu ma'qul, tak ada kaifiat. Dia orang ni ada kaifiat, tapi kaifiat ni tak tahu. Allah ada kaifiat pada tangan, mata tu ada kaifiat, tapi tak tahu kaifiat dia macam mana. Itu mujassimah musyabihah. Mujassimah musyabihah. Dia ahli sunnah, salaf ke ahli hadis, tak ada. Dia nak lariskan, oh ini ahli sunnah, inilah nabi-nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, salaf. Mengarut semua tu. Dakwaan semata-mata. So kita kata kaifiat pun tak ada. Lepas tu Imam Abu Hanifah kan walahu yadun bila kaif. Dia kata maksudnya bila kaif itu la ya'lamu kaifiyatuhu walakin kaif. Dia pandai-pandai dia mentakwilkan kata-kata ulama salaf. Lepas tu dia kata ini salah. Masalah Ibn Taimiyah. Jelas bila kaif. Bila kaif tak ada kaif langsung. Tak sama dengan ada kaif tapi tak tahu kaif dia. Macam yang kita debat tu apa? Musyadi kita apa? Taimiyah, bawa Taimiyah. Ada kaif, dia kata kalau tak ada kaif tak wujud dah. Tak ada kaif tak wujud dah. Sifat mana ada kaif? Dia tak wujud dah semua sifat ada kaif. Sifat ma'ani tu semua ada kaif. Dia kata tak ada kaif tak wujud.
Lepas tu kita kata tangan tu kan sifat. Salafus soleh kata, macam Imam Bonifah kata, walahul yadun bila kaif ai sifatun lahu. Sifatun lahu. So kalau ditakwilkan, contohnya dia ada nafi tadi, kata kalau ditakwilkan dengan kudrah, dengan nusrah, nafis sifat. Nafi sifat. Sebab apa dia kata sifatun lahu, dia tak nak kita faham yad itu anggota. Sarah Ibn Taymiyah sifatul a'yan. Sifat juga tapi pandai dia ubah ujung dia a'yan. Tak, kita yang salafus soleh mengisbatkan sifat tangan, wajah, kaki, tapi sifatul ma'ani. Sifat ma'ani. Dia tak sifatul a'yan. Sifatul a'yan anggota. Apa lagi? Itu beza. Tapi dia kata salaf isbat. Ya, kita kata salaf isbat tangan, kaki, wajah semua, tapi sifat ma'ani. Bukan sifat a'yan, bukan anggota, bukan jisim. Dia tak ada sifat a'yan, anggota jisim. Tak percaya, buka kitab tu. Itu je beza kita dengan dia. Ada kaif tapi tak tahu kaif dia macam mana. Kita kata tak, kaif pun tak ada. Bila sifat tak ada kaif. Tak percaya, mendengar tu apa dia? Cuba bagi tahu kaifiat bagi mendengar atau pendengaran atau dengar. Apa kaif dia? Okey, telinga. Apa kaif dia? Oh, telinga tu dia bentuk dia begini. Ada kaif. Anggota dia ada kaif. Sifat tak ada kaif. Betul. Maka kucing ada telinga, kita pun ada telinga, tapi kaifiat telinga kucing tak sama dengan kaifiat telinga kucing tak sama dengan kaifiat telinga kita, betul? Tapi sama-sama ada telinga, anggota telinga. Cuma kaifiat dia lain-lain, bentuk lain, kan, warna lain. Dan kucing mendengar, kita mendengar juga. Allah pun mendengar. So apa mendengar tu, apa kaifiat dia? Tak ada kaifiat. Tak ada kaifiat. Sebab tu salaf walahu yadun bila kaif. Maksud menunjukkan sifat, bukan anggota. Cuma itulah saya sebut semua ni, orang Melayu tak faham. Tangan sifat payah sikitlah orang Melayu. Betul. Orang Arab lain. Mana-mana ulama lah di kalangan Arab, dia sebut yad sifat, dia boleh lagi terima. Kita tangan sifat, angguk boleh lah, okeylah tangan sifat, tapi duk bayangkan anggota juga. Betul. So mukhalafah ni maknanya satu, menafikan persamaan Allah Ta'ala dari segi zat, sifat dan af'alnya. Walaupun kita kata lafaz yang sama, lafaz tidak memberi ukuran persamaan. Tapi penggunaan lafaz kepada makna anggota tak dibenarkan oleh kita lah. Sebab itu akan membahayakan akidah orang. Ingat, walaupun kita kata Allah ada tangan tapi tak macam tangan kita, bukan kita nak nafikan, kita itu bahaya. Itu memang bahaya. Lepas tu itu pembahasan khusus, masuk terus di bawah mukhalafah lil hawadis. Yang kita isbat yang jelas-jelas saja, nanti dalam sifat ma'ani. Dan ukurannya pada hukum. Okey, kita boleh sambung panjang sikit bab ni. Kita rehat dalam 10-15 minit insya-Allah. Boleh ya? So, kita tangguh dulu. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.